Masa nak call mak dia tu memang fikir 3, 4, 5, 6 kali. Memang cuak gila. But then call, mula-mula call tu dia tak respons apa-apa. Dia macam jawab je lah macam biasa. But then dia pun marah saya. Dia bagi tahu, okey, selamat datang ke channel Ashraf Jeffrey. Dalam channel ni saya just nak kongsikan pengalaman dan juga pendapat peribadi saya. Disebabkan ada 3-4 orang yang komen cerita bagaimana saya boleh kahwin dengan isteri saya sekarang, maka saya nak kongsikan sedikit cerita lah berkenaan dengan sisi romantik hidup saya. Sisi romantik tu. Jadi kalau anda dah pernah tonton video sebelum ni, saya ada cerita bagaimana saya masuk sekolah menengah kebangsaan agama Falahiyah disebabkan nak jumpa dengan perempuan-perempuan bertudung labuh, tapi dekat sana rupa-rupanya itu adalah boys school, sekolah lelaki sahaja. Dan bila saya masuk ke Sains Kuala Terengganu masa tingkatan 4, saya jumpa dengan ramai perempuan and saya jatuh hati dengan seorang perempuan ni. Saya pun couple dengan dia selama 2 tahun ke macam tu, and within that actually adalah juga couple-couple tepi dengan orang lain, standard budak-budak kan. Lepas tu saya pun sambung belajar, tak ada couple dengan siapa-siapa. Lepas tu adalah main-main tepi tu, tapi tak adalah sampai couple keluar. Walaupun saya sebut couple, saya tak pernah lagi keluar dating. Dan dipendekkan cerita ni sebelum saya masuk ke cerita utama. Masa saya couple tu form 4, so itu adalah kali pertama saya encounter dengan wanita yang saya suka kan. So ditakdirkan lepas dah sah couple lepas dah sah couple tu, dia nak bagi hadiah lah kepada saya. Dia bagi biskut. Tapi saya tak makan biskut. Saya bukan alergik lah, tapi saya memang tak boleh dengar bunyi biskut kriuk-kriuk dalam mulut tu. Saya tak boleh. Macam ada setengah orang dia tak boleh dengar bunyi kapur yang dia geserkan dekat whiteboard, dekat blackboard tu. So saya tak boleh dengar bunyi biskut ataupun benda yang rangup-rangup tu, saya tak boleh dengar. Dia buat saya rasa tak selesa lah. So bila dia bagi biskut, masa tu saya ni lurus bendul lah. Walaupun sepatutnya kalau saya tak makan sekalipun, saya ambil lah dia punya biskut tu kan. Tapi disebabkan saya tak pernah berhadapan dengan wanita, saya pun jujur kan, lurus bendul, saya pun tolak dia punya biskut tu di hadapan orang ramai. Dia malu dan dia minta clash lah. Tapi luckily dia okay, dia maafkan balik saya. Kita couple balik dan main putus-putus macam tu lah. Putus sambung. Saya dah jumpa dia punya mak lah. Kononnya memang nak kahwin dan sebagainya. But yes, kita putus sampai level tu saja. Dia sambung belajar dekat US, saya sambung belajar dekat Jepun. Habis cerita yang tu, pergi kepada cerita, actually kan, kepada siapa-siapa perempuan yang dengar video saya ni, kalau anda masih lagi belum kahwin and anda masih lagi belajar, ketahuilah yang nak cari lelaki yang betul-betul nak kahwin dengan anda, which is nak bagi komitmen tu, sebenarnya susah kot. Saya jumpa ramai kawan-kawan termasuk dengan diri saya sendiri. Ini macam dark side juga, tapi saya nak anda tahulah, kepada semua perempuan, saya nak anda tahu yang kebanyakannya lelaki ni dia suka mengorat anda, dia suka untuk pancing. Once dah dapat, maksudnya dah couple, sah couple tu sah couple. Saya still tak boleh terima perkataan sah couple tu. Bila dah sah couple tu, dia akan take for granted lah biasanya. Dia memang enjoy pancing. Ada setengah orang dia memang suka update dia punya perkembangan kepada kawan-kawan lelaki yang lain. Aku dah mengorak dia, aku dah dapat guys. So dia macam bangga bila dapat, but then dia akan take for granted lah. Ramai gila lelaki macam tu. That's why kalau lelaki cerita kepada anda sesuatu, anda jangan percaya sangat lah. Perempuan dia senang sikit percaya pada lelaki, but trust me, sebagai seorang yang dah berpengalaman, dah buat jahat dulu, dah bertaubat, anda hati-hatilah dengan lelaki ni. Bukan semua yang tulus ikhlas dengan anda. But then saya tak couple. Masa saya duduk dekat Jepun, saya tak ada couple. Saya tak pernah adalah bercita-cita couple dengan orang Jepun, kahwin dengan orang Jepun tu. Memang adalah cita-cita tu. Even ada seorang perempuan ni memang rapat gila dengan saya. Dia perempuan Jepun. Dia alhamdulillah dia dah pun masuk Islam. So saya macam budget nak kahwin dengan dia lah. Tengok-tengok dia kahwin dengan orang Arab. So tak dapat dekat saya.
Dan tahun keempat tu, tahun kalau ayat biasa saya sembang dengan kawan-kawan, saya akan bagi tahu tahun kegersangan. Masa tu saya dah start macam cari lepas grad ni nak kahwin dengan siapa. Kerja tak fikir lagi, kita fikir nak kahwin dulu kan. Masa tu standard lah, budak mentah kan. And then mak saya ada berkenan dengan seorang perempuan ni, anak kepada orang kaya lah. Saya tak nak cakap dia punya pekerjaan. And ayah kepada perempuan ni pun suka dengan saya. Karakter saya lah kot, saya tak pastilah dia suka dengan saya ataupun dia suka dengan family saya. So macam okey lah. Saya pun berkenan dengan budak perempuan ni, cantik. Dia muda lagi dari saya. Saya masa tu dah umur 21-22. Dia baru nak habis SPM. So macam nak arrange kahwin dua lah. But then power kepada perempuan tu, dia message saya dekat Facebook. Dia warning saya lah. Dia warning saya jangan kacau dia punya awet dan sebagainya. Saya tak nak gaduh dengan orang, so saya tarik diri. Itu yang pertama. Yang kedua pula, mak saudara saya, dia ada berkenan dengan anak murid dia. Mak saudara saya seorang pensyarah. So dia berkenan dengan seorang anak murid dia, sangat-sangat bagus, sangat-sangat lawa. Dia pun perkenalkan kepada saya. Saya pun macam first time macam berkenan macam okay, lepas tu kita kawan dulu, kita kawan-kawan. But then saya rasa macam tak kena lah dengan perempuan ni. Saya pun tarik diri juga. Tadi saya di reject. Sekarang saya yang reject dan pergi kepada yang ketiga, which is yang ketiga ni. Yang ketiga ni anak kawan baik mak saya. Dia dari family yang kaya. Memang kalau saya kahwin tu, saya rasa saya dah tak buat dah kerja-kerja Mona Lisa ni. Memang goyang kaki pun duit masuk. But then saya tak berapa berkenan dengan perempuan tu. Perempuan tu cantik, tapi ada sedikit something lah, ada something lah yang buat saya rasa macam tak berkenan. So saya pun bagi alasan tak nak. Lepas tu, okay, ini yang menarik sikit lah. Yang lepas tu, mak saya, dia, sebab saya bagi tahu dia, Umi nak kahwin lah, lepas grad ni nak kahwin. So kebetulan masa tu mak saya ada dekat KB Mall. Ada seorang customer perempuan, 2 orang lah, dia datang dengan kakak dia. Datang bagi hantar laptop untuk dibaiki. Mak saya dia tak tahulah, dia macam apa kita cakap cinta pandang pertama. Mak saya ni bukan saya. Mak saya dia tengok budak perempuan ni, dia pun tanya, belajar dekat mana dik? Oh, saya belajar medical dekat bla 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 kan. Pakai tudung labuh lah. And then mak saya pun bagi tahu, dik, anak saya nak kahwin, boleh tak kenal-kenal dengan anak saya? Dan perempuan tu cakap, oh okey. So maka kami pun berkenalan. And saya rasa macam baguslah perempuan ni, okey lah, saya pun nak kahwin lah dengan dia. Dan lepas kenal dalam 2-3 bulan macam tu, saya pun decide untuk, masa tu saya dah nak grad dah. Saya decide untuk call mak dia. Ni macam gentleman lah kan. So saya call mak dia, perkenalkan diri. Assalamualaikum makcik, saya Ashraf, belajar dekat Jepun. Saya dah nak grad, bla 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 semua. Masa nak call tu memang coak gila seriously. Masa tu saya dekat Jepun. Saya call melalui Skype lah. Masa nak call mak dia tu memang fikir 3, 4, 5, 6 kali. Memang coak gila. But then Mula-mula call tu dia tak respons apa-apa. Dia macam jawab je lah macam biasa. But then dia pun marah saya. Dia bagi tahu, bukan marah lah, tapi nada dia tinggi juga. Dia bagi tahu, adik tak apalah, adik dah nak grad. Anak makcik ni ada 2 tahun lagi nak grad. Lepas tu kena jadi HO bla bla bla. So saya dengar lah bebelan dari mak dia tu. Dan saya pun sampaikan dekat dia yang mana kita tak berjodoh lah, kita tiada jodoh. So berhenti setakat tu. Saya berhenti sampai tahap tu. Dan saya balik lepas grad dari belajar tu, saya balik ke Malaysia sebentar untuk macam bercuti dalam 1 bulan sebelum saya sambung kerja dekat Jepun. Masa makan tu, kakak saya pun bagi tahu yang dia ada seorang junior kalau saya nak kenal. Kakak saya MO dan dia punya junior tu HO lah. Jadi HO dekat Hospital Tanah Merah. Saya pun kata okey lah, boleh lah nak kenal-kenal kan. Saya pun macam tak ada orang ketika tu. So jumpalah dekat Kenny Rogers, which is saya tak bercakap. Saya macam kalau bukan sebab kerja, saya tak sembang sangat dengan perempuan. Saya segan sikit. So masa tu dekat Kenny Rogers, dia duduk dekat hujung sekali, saya duduk dekat hujung sekali, tak ada bercakap, tak ada apa. But kakak saya bagi tahulah yang itu junior dia yang dia nak perkenalkan kepada saya. So kita orang pun hi bye bye. Even wife saya ketika tu pun itu wife saya lah. Wife saya ketika tu pun dia sebenarnya reluctant. Dia pun tak nak kahwin lagi. Dia tak nak kahwin, saya nak kahwin. Dia tak nak kahwin lagi ketika tu sebab dia HO kan, busy gila.
Tapi kami pun saya message ikut Facebook sebab kakak saya bagi dia punya Facebook. Message ikut Facebook, so macam hi macam tu lah, perkenal. Tiba-tiba dia bagi tahu yang parent dia dari Kuala Lipis nak datang ke Kota Baru. Parent dia asal Kelantan tapi menetap di Kuala Lipis. Nak balik ke kampung. Jadi saya pun bagi tahu dekat kakak saya yang parent dia nak balik ke Kelantan. Kakak saya dia terus bagi tahu ayah saya. Ayah saya terus siasat dan panggil ayah maksudnya family wife saya datang ke rumah just untuk kenal-kenal macam tu. Bila makan tu kita orang ada makan laksam. Laksam ni macam laksa Kelantan lah, lebih kurang macam tu. Dia bulat-bulat macam tu kan. So tengah makan, bayangkan ni baru ni kali kedua lah saya jumpa dengan wife saya. Ayah saya pun cakap dekat ayah dia, kita tak payah susah-susah lah orang nak kahwin kan. Boleh tak kalau kita terus kahwinkan mereka. Saya berhadapan dengan saya ialah wife saya, berhadapan dengan mak saya ialah mak dia, umi saya sekarang. Dan kedua-dua, maksudnya dua kami semua terus telan makanan yang ada dalam mulut tu, macam terkejut lah sebab ya, bukan kenal lama pun. Ini adalah kali kedua berjumpa. Even mak saya dengan mak dia adalah kali pertama berjumpa. Kita orang macam, oi, laju gila. Dan ayah dia pun bagi tahu, okey, tak ada masalah. So dekat situ settle merisik. Ini first time orang perempuan datang merisik lelaki. Then just kenal-kenal macam tu, saya ambil nombor telefon dia, kita WhatsApp macam biasa je. Then masa tu cuti dia panggil Golden Week lah. Dekat Jepun dia ada 1 minggu yang cuti bulan 5 macam tu. Dan mak saya call seminggu sebelum cuti tu, mak saya call, dia bagi tahu yang minggu depan saya bertunang. Saya pun tak tahu saya bertunang, macam laju gila benda ni berlaku kan. Tapi saya tak balik Malaysia ketika bertunang tu. So mak saya yang sarung cincin dekat dia. Lepas tu dipendekkan cerita, setahun kemudian saya balik ke Malaysia and kami dikahwinkan lah. So masa mula-mula kahwin tu awkward sebab walaupun setahun, saya bagi tahu kepada anda yang saya ada WhatsApp dia kan, tapi kita WhatsApp pun bukan WhatsApp macam couple, tak ada pun macam hi, assalamualaikum. Dia busy dengan kerja dia, saya busy dekat Jepun, which is saya busy berhuha-huha. Kalau anda perasan, banyak pengalaman yang saya kongsikan dekat channel Ashraf Jeffrey ni sebenarnya adalah pengalaman tahun ketiga saya dekat Jepun, which is tahun saya kerja. Sebab memang saya enjoy hidup saya gila-gila masa tahun ketiga tu. So tak ada, kawan baik saya dia pernah baca message saya sebab dia tanya macam mana bila dah bertunang ni kan, message macam mana dengan tunang. Saya tunjuk dekat dia, dia pun cakap boring gila message macam ni kan. Tak ada panggil sayang-sayang, tak ada, masih lagi saya, awak. Even masa kami kahwin tu seminggu pertama tu masih lagi kekok lah nak panggil sayang, ayang kan. Masih lagi saya, awak semua. Sebab yelah kita pun tak lama, kenal pun tak lama. And kahwin dengan hantaran tak tinggi sangat, tak tinggi lah kot, tak tinggi sangat standard punya hantaran. Kahwin, lepas tu sepanjang perkahwinan dengan wife saya ni tak adalah selalu cerah. Walaupun nama saya cerah kan, tapi tak adalah selalu cerah. Adalah gaduh yang besar pun ada, gaduh yang kecil pun ada. Sebab kita orang tak kenal hati budi masing-masing. Masa tahun pertama tu memang awkward lah. Walaupun dah ada anak, still macam tak berapa kita cakap serasi. But then kita usaha. Saya bila ada masalah ni, sebab saya tak pandai nak tackle perempuan kan, saya pun ego tinggi. Saya memang kalau saya merajuk, saya yang buat salah, orang lain kena pujuk. Bukan saya yang kena pujuk, tak ada. So ego saya tinggi. Bila setiap kali bergaduh dengan wife saya akan ambil kunci kereta, saya akan keluar rumah dan larilah, tak buat apa-apa. Lepas tu balik. Lepas tu saya memang beruntung sebab dikurniakan seorang isteri yang sangat-sangat penyabar. Saya seorang yang panas baran. So tahun pertama memang banyak gila gaduh semua. Dan saya banyak juga buat kerja dekat rumah. Masa tu jadual hidup saya bangun pagi, lepas subuh saya tidur balik pukul 8 tu saya dah ready untuk pergi ke kedai KB Mall, kerja dekat sana sebagai salesman dari 10 pagi sampai 10 malam. Dan saya balik rumah, saya mandi bla 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 bla. Pukul 11.30 saya start kerja balik.
Saya buat press list, buat strategi untuk marketing, promosi dan sebagainya sampai pukul 2 pagi lah. Itu rutin harian saya. Tak ada cuti. Memang tak ada cuti. 1 bulan terus kerja. Dan disebabkan saya bawa balik kerja dekat rumah, bila saya stres, customer marah-marah saya ke, saya akan lepaskan kemarahan tu kepada isteri saya, sebab itu yang paling senang dalam hidup kita kan. And benda tu saya rasa tak healthy. Saya pun jumpa dengan kakak angkat saya. So kakak angkat saya bagi tahu jangan bawa kerja balik rumah. So dari situ saya dah tak buat balik kerja dekat rumah. Saya punya rumah tangga okey sikit lah. And Alhamdulillah kami dikurniakan 3 orang cahaya mata yang comel-comel. Sepatutnya 4 orang. 1 orang gugur. Anak ketiga tu gugur dalam kandungan masa bulan ke-6 ke, macam tu saya lupa. Lepas tu kalau Alhamdulillah lah, isteri saya banyak support saya masa saya gaduh dengan bos saya pun. Saya hantar surat berhenti kerja. Wife saya support lagi. Saya nak buat apa-apa, dia memang totally support saya. Dan kami dah ada rumah sendiri, kami dah ada kereta sendiri, dah ada anak. Lepas tu kalau masalah masih lagi berlaku, masih lagi ada gaduh dan sebagainya, but saya percaya kalau orang kata nak rumah tangga bahagia tu kita kena ada cinta tapi saya percaya cinta jadi lucu sikit lah cakap pasal cinta ni. Cinta ni dia tak bawa ke mana-mana pun sebenarnya. Kalau kita nak rumah tangga kita tu bahagia, dua-dua kena berusaha. Isteri kena usaha, suami kena usaha. That's why kalau orang tanya saya rumah tangga ataupun perkahwinan ni apa, bagi saya perkahwinan ni adalah usaha untuk bahagiakan rumah tangga tu. Bila kita bercakap tentang usaha, bermaksud yang kita memang kena letak effort lah. Kita kena usaha, kita kena macam kalau benda yang kita tak suka, kita kena bagi tahu pasangan kita yang kita tak suka benda ni. Dan kalau ada benda yang dia tak suka, dia bagi tahu kita cuba perbaiki diri kita. Memang susah nak baiki diri kita. Bayangkan kita dah dibesarkan dengan 20 tahun bagi tahu yang contoh bagi tahu yang malam tak payah mandi, tiba-tiba kita kena baiki diri kita yang malam pun kena mandi. So dia nak tukar habit ni susah. Lagi macam contoh lah, kalau lepas keluar tandas kena angkat tempat tutup tandas tu. So benda-benda kecil macam tu mungkin bagi setengah orang yang belum kahwin, dia kata macam benda kecil je ni, tak ada isu pun. Tapi bila anda kahwin campur dengan emosi semasa ketika tu, mungkin anda stres dengan bos anda dan sebagainya, benda kecil tu pun akan boleh trigger satu pergaduhan yang besar. Tak pelik lah bila baca berita kenapa ada orang bercerai. Ada yang mengatakan disebabkan ubat gigi. Sebab si suami ni bila dia tekan ubat gigi, dia tekan ubat gigi di bahagian hadapan untuk ambil ubat gigi tu kan. Tapi si isteri dia tekan bahagian belakang. Bayangkan benda kecil macam tu pun boleh bawa kepada penceraian. Dia sebenarnya bukan kecil besar, tapi ketika tu, situasi tu macam mana, isteri ego dia macam mana, suami ego dia macam mana. But then yes, balik kepada usaha kita lah. Kita nak rumah tangga kita tu macam mana. Bila orang kata isteri kena masak, suami kena buat ini, itu, ini kan, bagi saya semua benda tu nonsense lah. Kita kena ada usaha kita untuk tolong isteri kita kena ada usaha untuk tolong kita. Kita kena saling melengkapi. Setiap orang ada kekurangan dia. Setiap orang tak boleh dinafikan. Atas muka bumi ni, dari zaman Nabi Adam sampailah kita sekarang, memang ada kekurangan. Manusia ni ada hadis Nabi kullu bani Adam khotob. Setiap bani Adam tu melakukan kesalahan, termasuk dengan Nabi sendiri kan. Dari segi kesalahan dunia lah, kesalahan dari segi dosa pahala tu Nabi tak pernah buat sebab dia maksum. Tapi kesalahan dari segi manusia, yes, Nabi pun pernah buat. Nabi pernah cemburu bila mana Aisyah dituduh, difitnah dan sebagainya, Sayyidatina Aisyah kan. Nabi pernah berpaling muka bila mana ada seorang buta datang minta kan terangkan pasal Islam. Nabi pernah buat kesalahan-kesalahan tu dan Allah letakkan catatkan kesalahan tu supaya kita dapat ambil dia sebagai pedoman kan. So, sebagai kesimpulan dia, kalau bab bercinta ni saya tak pastilah anda kena bercinta sebelum kahwin ke atau selepas kahwin ke. Bagi saya itu bukan isu. But once anda dah kahwin, anda kena sedar yang anda pikul satu tanggungjawab yang sangat besar. Bukan sahaja untuk jaga anak-anak anda, tapi untuk jaga bahtera yang anda buat ni. Anda kena usaha, kena perbaiki diri. Kalau ada kekurangan, bukan isu suami bagi nafkah, isteri kena share nafkah. Bukan isu tu. Isu dia adalah usaha kita tu. Kita nak rumah tangga kita bahagia ataupun tak. Ada usaha ke tak? Ada orang kata spark
cinta tu, spark, S-P-A-R-K, cinta tu dah hilang habis cerah. Saya tengok isteri saya pun dah tak bernafsu tengok isteri saya, dah boring tengok muka dia hari-hari kan. Saya tak nafikan yang benda tu akan berlaku, bagi setiap orang dia akan berlaku, tapi usaha kita untuk jatuh cinta kepada isteri kita tu, ada ke tak? Kita ada usaha tak untuk tambahkan cinta lagi dalam doa kita? Ada ke tak kita selitkan doa, ya Allah tambahkanlah cinta aku terhadap isteriku? Ada ke tak benda tu? Ada setengah orang dia tak usaha, dia macam fikir benda ni dia berlaku secara automatik. Apa yang berlaku di sekeliling dia adalah benda yang Allah dah tetapkan. Kita kena faham satu benda, apa yang berlaku di sekeliling kita adalah dari tangan kita sendiri. Dan bila kita bercakap tentang qada dan qadar, qadar ni dia ada dua jenis lah. Satu qadar yang mubram dan satu lagi qadar yang muallaq, yang mana yang kita boleh ubah dan yang mana dah ditetapkan. Macam contohlah, orang kata mati itu pasti. Yes, mati itu pasti, tapi bagaimana kita mati itu adalah persoalan yang kita sendiri tetapkan. Kita pilih kita nak mati macam mana, tapi yang tentu Allah dah tetapkan kematian kepada kita. The same thing goes to rezeki. Orang kata tak payah nak usaha tinggi-tinggi, sebab rezeki dah ditetapkan. Saya tak nafikan, yes, rezeki dah ditetapkan, tapi bagaimana kita nak ambil semua rezeki yang Allah tetapkan kepada kita tu, itu persoalan dia lah. So itu sahaja dari saya tentang bagaimana saya jumpa dengan wife saya, bagaimana saya kahwin, bagaimana saya dapat pertahankan rumah tangga saya sekarang. Tak dinafikan saya sendiri manusia ada banyak buat kesilapan. Saya tak lari dari dosa-dosa, saya tak lari dari pergaduhan. But yes, kita sama-sama usaha lah, usaha tangga kejayaan. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi.